Assalamualaikum. Ramai yang tanya pasal OBD2 scanner yang Alip pakai ni. Ni nama dia ThinkDiac dari Thinka. Dia seketul dongle macam ni. Anda connect je pakai phone melalui Bluetooth. Pada anda yang baru nak start belajar, nak repair kereta, yang nak DIY, saya recommend at least lah dapatkan device macam ni. Jangan beli yang murah sangat, sebab kalau yang murah tu dia kebiasaannya dia code reader. Kadang-kadang kod yang dia bagi tu tak berapa tepat sangat. Kalau yang model ThinkDiac yang Alip pegang sekarang ni, yang ni bagus lah. Nanti sekejap lagi Alip tunjukkan pada anda dia punya special function, dia punya ciri-ciri dia. Lepas tu dekat dalam kotak ni pun dia ada bagi buku manual sekali lah kalau anda nak baca. Cucuk scanner dekat OBD port bawah dashboard. Start engine. Okey, baik. Sekarang ni saya nak explain dekat anda apa kelebihan, apa function model ThinkDiac ni boleh buat dekat kereta kita, dan macam mana dia boleh membantu para mekanik ataupun para DIY untuk kenal pasti kerosakan sensor pada bahagian enjin ataupun bahagian gearbox dan sebagainya lah. First kali anda kena download dulu dia punya apps dia, ThinkDiac, dekat Play Store ataupun dekat App Store secara percuma. Alright, kita masuk apps dia. Okey, tunggu sekejap. Okay. Dekat sini adalah dia punya main menu. Bagi saya dia punya interface dia senang faham, senang kita nak catch up, tak terlalu complicated sangat. Sekarang ni saya akan tunjukkan one by one dekat anda. Okay, apa setiap kategori ni, apa dia punya function. Dekat sini macam yang anda nampak, ada all system diagnostic, ada maintenance function, ada OBD function. Okey, baik. Okey, kita pergi dekat maintenance function. Okey, dekat sini kita ada ABS reset, kita ada brake reset, kita ada gearbox reset. Untuk gearbox reset ni biasanya untuk Proton yang menggunakan CVT transmission. Contohnya Proton Preway, Suprema, Ezora Turbo, Saga FLX. Lepas kita tukar minyak CVT, kan kita ada buat clutch adaptation. Inilah dia punya function dia. Okey, clutch adaptation tu kita akan tegangkan balik belting yang dekat dalam gearbox supaya pemanduan dia tu lebih lancar, tak ada jeking-jeking lah. Okey, dekat sini kita ada EGR reset, kita ada injector reset, kita ada oil reset. Okey, baik. Dekat sini kan ada total sekali ada 16 reset function. Kadang-kadang untuk rakyat marhin macam kita pakai Proton Pro 2 kan, kadang-kadang kita punya kereta punya teknologi tak adalah secanggih macam ni pun. Jadi tak semua yang kita pakai. Tapi dekat sini kita ada kira bonus lah. Okey, baik. Selepas itu kita keluar. Okay, kita ada all system diagnostic. Okey, kita tekan all system diagnostic. Lepas tu kita pilih lah brand kereta apa yang kita pakai. Saya akan cari Proton sebab sekarang ni saya tengah pakai Proton. Mana ni dia. Ada Proton Malaysia, Pro 2 Malaysia pun ada juga. Okey, kita tekan Proton Malaysia. Dia tengah connect dengan Bluetooth, dongle yang dekat bawah tu. Okey, tunggu jap. Okey, dekat atas ni kita ada select vehicle menu dan select system menu. Kita tekan kat atas ni. Lepas tu kita pilih lah kereta apa. Dekat sini kita ada Ezora CPS, Ezora Turbo, ada Gen 2, Persona lama, Saga FLX, BLM. Untuk kereta saya ni saya pakai Gen 2, so kita pilih Gen 2. Okey. Lepas tu kita pilih atas ni Healthy Report. Dia akan full scan kan ke semua kereta anda, termasuklah ABS kalau ada, SRS kalau ada. Okey, Engine Control Module. Dia ada jumpa 3 fokus dekat sini. Nanti kita akan baca apa masalah dia. Okey, Transmission Control Module tak ada masalah. ABS dengan SRS memang tak ada. Kereta ni memang tak ada. Okey. Lepas tu kita pergi dekat sini. Untuk model information ni dia tak ada apa sangat. Dia cuma bagi tahu tarikh lahir kereta anda, tahun 2005. Okey. Lepas tu kat sini kita read fault code. Okey, tunggu jap. Kan ada 1, 2, 3. Tadi dia bagi tahu ada 3 fault code. Dekat sini kita ada P0501 V signal not plausible. Yang ni paling banyak terjadi dekat Gen 2, Persona lama, Satria Neo, lepas tu Saga BLM. Okey. Dia punya simptom dia, kalau kita bawa lebih daripada 3000 RPM ataupun lebih daripada 110 km sejam, lampu Aladdin, lampu check engine light dekat sini dia akan menyala, tapi dia tak bagi efek apa pun dekat prestasi kereta. Anda boleh je bawa macam biasa. Lepas tu kalau kita shut down engine, kita lepak sekejap dalam 5 minit, kita on balik, lampu tu dia akan hilang.
Inilah petanda-petanda untuk P0501. Jadi penyelesaian dia macam mana? Dia sebenarnya masalah datang dari meter. Kalau anda nak repair meter boleh, anda nak tukar meter pun boleh. InsyaAllah selesai masalah P0501. Okay. Lepas tu dekat sini kita ada P0172 dan kita ada misfire detected P0300. Untuk misfire detected ni orang panggil jalan 3 silinder. Jalan 3 silinder. Jalan 3 silinder ni boleh jadi banyak masalah, boleh jadi banyak punca. Contohnya spark plug tak cantik, coil plug problem, injector sumbat. Untuk misfire detected ni ada lagi dia akan tulis multiple misfire detected. Bermaksud 2 piston dan lebih boleh jadi misfire problem. Dan lagi satu dia akan tulis random misfire detected. Biasanya kalau random misfire detected ni bermasalah daripada intake manifold punya gasket tu, dia dah nipis. So faham ya? Okey, lepas tu saya akan keluar. Dekat sini bawah ni kita ada clear for code. Clear for code ni maksudnya bila kita tekan dia akan padam tau ketiga-tiga kod yang kita dah baca tadi. Tapi tak bermakna masalah anda tu selesai walaupun kod ni dah dipadam. Dia cuma padam je tapi masalah tu still lagi tak settle. Okey. Okey, kemudian kita akan pergi kepada read data stream. Read data stream ni adalah benda yang live, benda yang semasa, benda yang basic. Saya tunjuk dekat anda. Contohnya kita nak baca battery voltage kan. Okey. Kita tekan battery voltage, lepas tu kita tekan OK. Tunggu sekejap. So dia bagi tahu dekat sini berapa bacaan battery voltage semasa. Okay. Selain daripada tu, banyak lagi lah function untuk read data stream. Okay. Saya ambil benda yang senang, yang biasa kita dengar. Contohnya dekat sini kita ada engine temperature. Okay. Lepas tu kita ada front oxygen status dan front oxygen sensor voltage. Okay. Saya tekan yang ni. Lepas tu kita baca. Okay. Okay. Tengok front oxygen status adalah aktif. Maksudnya sensor tu dalam keadaan yang baik. Dia aktif lah. Sebab enjin sekarang ni saya tengah start. Kalau kita tak start, so dia akan tulis dekat sini off. Lepas tu baca dekat sini, bacaan dia dekat sini, voltage dia. Kalau nak lagi senang, anda bacalah melalui graph. Okay. Oxygen sensor, kalau yang baik punya, kalau yang dalam keadaan yang baik, kita akan dapat graf macam ni. Dia akan naik turun, naik turun, naik turun. Dia tak akan naik mendatar ataupun dia tak akan turun je. Dia akan naik turun, naik turun. Okey, ini adalah ciri-ciri oxygen sensor yang dalam keadaan yang baik. Okey, selain daripada oxygen sensor status, apa lagi yang kita boleh baca? Dekat sini saya akan pilih gear position. Benda yang simple, benda yang kita boleh belajar sama-sama. Saya akan tekan gear position, lepas tu kita akan tekan OK. Tunggu sekejap. Okey, dekat sini dia bagi tahu. Tengok gear position saya sekarang dekat P ataupun dekat N. Kita tengok betul ke tak? Betul. Okey. So dekat sini untuk read data stream, banyak benda yang kita boleh baca melalui dekat sini. Jadi kalau saya nak explain ke semua dekat sini pun tak terdaya lah kan. Okey. Lepas tu kita keluar. Dekat sini kita ada actuation test. Tadi kita pergi read data stream kan, kita pergi dekat actuation test pula. Untuk actuation test ni kita boleh uji sesebuah komponen tu sama ada dia rosak ataupun tak. Kita kalau contoh kalau engine kita misfire, kita boleh check injector 1, 2, 3 atau 4 yang mana satu yang masalah. Dekat sini kalau engine kita overheat, kita boleh check fan 1 ataupun fan 2. Okey. Bila kita tekan, kita boleh kerahkan dia, kita boleh command dia fan 1 ni supaya berjalan. Kalau kita tekan still lagi tak jalan, so kita tahulah apa masalah dia tu. Sama ada fan motor masalah ke, ataupun soket dia cair ke, ataupun harness dia problem ke, ataupun dia punya relay ke, fuse ke atau sebagainya. So kalau ada benda yang macam ni, kita senang kalau kita nak diagnose tu apa masalah dia sebenar-benarnya, kenapa fan tu tak berjalan, sedangkan kita dah tekan dah dekat sini. Okey, faham Okey, saya buat demo pasal actuation test ni. First kali kita matikan engine dan pastikan on ignition. Kita onkan ignition, jangan start. Okey, yang kita cakap tadi tu pasal fan 1. Okey, kita cakap pasal fan 1. Lepas tu saya akan tekan perform. Tengok ni. Kipas dia berpusing sedangkan engine tak start. Lepas tu kalau kita nak matikan, kita tekan easy. Kipas pun dia akan tak berpusing lah. Sampailah stop. Lagi sekali saya tunjukkan.
Okay, fan 1 fan 1. Okay, saya tekan perform. Kita nak test dia. Nah, gitu. Tekan exit untuk stop. Okay. Lepas tu, dekat bawah sekali sini, kita ada special function. Nah, special function ni lah yang paling saya nak sekali kalau kita ada alat macam ni. Sebab special function ni, kita boleh buat untuk kita tekan. Okay. Sekejap Okay, kita ada vehicle configuration. Kita ada idle adjust, immobilizer coding, adjust ignition timing dan misfiring test. Okay, kita pergi dekat atas ni. Okey, baik, dekat sini kita ada throttle body learning. Biasanya kita pakai kalau kita buka throttle body jenis elektronik, lepas tu kita nak cuci, kita nak serviskan. Bila kita pasang balik, kita kena calibrate balik flap angle yang dekat dalam tu. Barulah RPM dia stabil. So throttle body learning ni sangat-sangat penting. Lepas tu benda ni bergantung juga pada jenis kereta. Kalau kereta anda makin canggih yang memerlukan special function, ni dia akan keluar dia lagi dekat sini mengikut kriteria kereta anda. Okey. Cabut soket throttle body, longgarkan clamp, cabut hose. Lepas tu kita ada 1, 2, 3 dan 4 bolt saiz 8mm. Barulah kita boleh keluarkan throttle body. Okey. Ini adalah after cleaning. Anda tengok bersih, suci, murni, berkilat depan dan belakang. Barulah angin yang masuk tu lawas. Pasang semula throttle body dan sambung semula dia punya soket. Masuk balik dia punya vacuum hose, masuk balik dia punya clamp. Lepas tu kita masuk balik ni dia punya tubing ni, dia punya hose dekat sini, atas dan bawah. Lepas pasang, kita kena buat throttle body learning dengan menggunakan scanner. Tujuannya untuk calibrate balik flap angle. Tekan sini, nampak ni, throttle body learning. Okay. Are you sure want to perform this function? Tekan yes. Lepas tu kita tunggu jap lah. Kita baca dia punya arahan, ikut dia punya arahan. Okay, please turn off ignition. So saya akan turn off kan ignition. Please turn on ignition. So saya akan turn on kan ignition. Okay, successful. Lepas tu saya akan tekan OK. Bila dah siap, kita start kereta. Tengok RPM dia tak mencanak naik. RPM dia kembali normal. Nafas baru tuan-tuan, nafas baru. Okey, immobilizer coding ni, okey, dekat sini kita ada key ID register dan clear key. Sebagai contoh, kunci asal kereta anda tu hilang. Lepas tu kalau anda nak save, anda pergi beli kunci kosong bersama dengan chip. Chip ni kita panggil sebagai transponder. Tapi lepas kita dah beli, kita still tak boleh start. Kereta tu still tak boleh dihidupkan sebab dia punya chip dengan kereta ni dia tak matching. Jadi inilah kegunaan key ID register. Kita boleh matchingkan balik transponder tu dengan kereta. Barulah kereta tu boleh dihidupkan. Okey, dekat sini pun sama. Clear key. Clear key tu adalah benda yang sebaliknya lah. Kita hilangkan balik dia punya memori dia. Okey, tadi saya explain dekat anda pasal immobilizer coding. Selain daripada tu, dia ada adjust ignition timing dan juga misfiring test. Okay, so lepas tu kita keluar. Rasanya tak ada apa dah lah. Yang ni saya dah explain dekat anda. Lepas tu dekat sini, okay, kita tunggu sekejap. Okay, tak ada apa. Okay, tadi saya tunjuk dekat atas ni kan, healthy report kan. System selection ni pun sama je. Cuma kita nak buat satu persatu lah. Kita nak check satu persatu. Tadi kita lebih kepada ECM. Sekarang ni kita pergi dekat TCM, Transmission Control Module. Saya tunjukkan dekat anda. Kita tekan 16 pin. Okay, tunggu sekejap. Okay, kita tekan OK. Lepas tu dekat sini pun dia sama je macam pada bahagian ECU. Tapi yang ni dia lebih, tapi yang ni kita pilih pada sebelah bahagian gearbox. Okay, read diagnostic trouble code. Okay, no fault code. Maksudnya gearbox kita sama ada sensor input, output, inhibitor switch
dalam keadaan yang baik, tak ada sensor yang rosak. So dia tak jumpalah no fault code dekat sini. Okey. Lepas tu dekat sini kita boleh read data stream, sama juga. Dekat sini kita ada crank sensor, kita ada input speed sensor, output speed sensor, kita ada speed sensor. Dekat sini kita ada solenoid, macam-macam lah apa dekat sini. Ada inhibitor switch. Lepas tu apa lagi? Okay, dekat sini pun sama juga. Kita ada actuation test. Kita boleh check, kita boleh uji dia punya solenoid, kita boleh uji dia punya relay, dan macam-macam lagi lah dekat sini. Kalau kereta anda lagi canggih, lagi banyak lah benda tu. Okay, yang ni semua saya dah explain dekat anda. Yang ni sebelah gearbox. Okay, kita keluar. Okay, lepas tu kita ada ABS dengan SRS. Yang ni saya akan abaikan sebab kereta saya ABS dengan SRS tak ada. Kalau kita tekan, apa yang dia akan jadi? Dia tak akan boleh baca. Error in communication with vehicle ECU. Okay, sebab benda tu tak ada. So dia akan keluar macam ni lah. Sama jugalah SRS. Kereta ni tak ada airbag. Kita murah. Okay. Lepas tu tadi kita dah pergi kepada system selection kan. Tu je lah, tak ada dah. Itu je dia punya function dia. Yang ni balik kepada menu asal. So inilah function-function yang ada dekat OBD2 scanner Think Direct dari Thinka. Kalau anda nak beli, pastikan beli barang yang original. Macam biasa, link tu saya dah letakkan dekat pin, komen ataupun description box. Kita jumpa lagi untuk next video.